Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Akmal Faiza dalam rancangan Channel Wanita. Pada hari ini, wanita lebih cenderung untuk menghidap penyakit sistem reproduktif berbanding lelaki. Oleh itu, hari ini kami akan mengupas topik penting yang berkaitan dengan sistem reproduktif wanita ini. Saya ditemani 3 lagi rakan selaku pengupas topik kita pada hari ini. Kami akan mengetengahkan 3 topik utama berkaitan dengan sistem reproduktif wanita ini, iaitu penyakit kanser cervix, ovarisis dan juga fibroid. Baiklah, kita akan mendengar perkongsian daripada Puan Afiqah mengenai penyakit kanser cervix, yang mana kita tahu penyakit ini boleh membawa maut. Oleh itu, mari kita dengarkan. Kanser serviks atau kanser pangkal rahim merupakan kanser ketiga paling banyak di kalangan wanita di Malaysia. Gejala barah ataupun tanda-tanda awal memang selalunya wanita tidak dirasai pada tanda awal sehingga ia merebak ke tisu dan organ lain. Apakah faktor yang boleh menyebabkan kanser serviks? Okey, terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan kanser serviks, antaranya ialah HPV, HIV, HERPS dan wanita yang merokok sama ada pasif ataupun aktif berisiko untuk terkena kanser serviks ini. Cara untuk mengurangkan risiko kanser adalah dengan mengambil vaksin HPV. Vaksin ini boleh mengurangkan risiko mendapat kanser pangkal rahim sehingga 70%. Ada 2 jenis vaksin yang ada pada masa ini, iaitu Gardasil dan Cervarix. Vaksin ini tujuannya adalah untuk menghalang seseorang wanita itu dari dijangkiti kuman HPV, iaitu penyebab utama kanser pangkal rahim. Walau bagaimanapun, vaksin ini tidak berkesan untuk mereka yang telah dijangkiti virus ini dan digalakkan untuk mengambil virus ini pada umur 13 tahun sehinggalah 26 tahun. Terima kasih Puan Afiqah atas penerangan tentang kanser cervix yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Seterusnya, kita akan mendengar pula pandangan daripada Puan Akmal tentang penyakit ovarisis yang sememangnya amat dekat dengan wanita dan ianya menjadi kebimbangan kepada para wanita di luar sana. Mari kita saksikan. Saya akan meneruskan dengan ovarisis, di mana ianya merupakan kantung yang dipenuhi dengan cecair atau pepejal yang terbentuk pada satu atau kedua-dua belah ovari seseorang wanita itu. Setiap wanita mempunyai 2 ovari, di mana setiap satunya mempunyai saiz dan bentuk seperti almond pada kedua-dua bahagian rahim. Ovari ini juga merupakan satu organ kecil yang berada di dalam pelvis yang memegang sel telur dan membuat hormon seperti hormon estrogen dan progesteron. Salah satu punca kepada berlakunya ovarisis ini adalah daripada fungsi normal kitaran haid. Ovari perempuan biasanya akan mempunyai struktur seperti sis yang membesar secara normal. Struktur ini dikenali sebagai folikel dan akan membesar setiap bulan. Folikel ini akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron serta melepaskan telur untuk ovulasi berlaku. Jadi apabila folikel ini kekal membesar, ianya dikenali sebagai functional cyst. Terdapat 2 jenis functional cyst, iaitu follicular cyst and corpus luteum cyst. Follicular cyst berlaku sekitar pertengahan kitaran haid, di mana telur akan keluar daripada folikel bergerak di tiub fallopian. Jadi follicular cyst ini akan berlaku apabila folikel tidak pecah atau mengeluarkan telur namun kekal membesar. Manakala corpus luteum cyst pula berlaku apabila folikel melepaskan telur yang turut menghasilkan estrogen dan juga progesteron. Folikel ini dikenali sebagai corpus luteum. Kadangkala cecair akan berkumpul di dalam folikel ini dan mengakibatkan corpus luteum ini membesar menjadi cyst. Kebiasaannya, functional cyst ini tidak berbahaya dan tidak mengakibatkan kesakitan dan akan hilang selepas 2 hingga 3 kali kitaran haid. Selain itu, ovarisis yang masih kecil tidak akan menunjukkan sistem-sistem seseorang itu mempunyai ovarisis. Jadi berkemungkinan seseorang itu tidak akan menyadari bahawa dia menghidap ovarisis. Terima kasih Puan Akmal atas perkongsian tentang penyakit ovarisis sebentar tadi. Sepetik sedikit daripada apa yang dikongsikan, iaitu
Ovarisis ini kebiasaannya berlaku pada golongan wanita yang berusia 40 tahun ke atas. Jadi inilah yang menjadi kebimbangan kita kerana kita juga akan masuk ke fasa itu suatu hari nanti. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu yang telah dikongsikan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada pengulas yang terakhir yang katanya ingin berkongsi tentang penyakit fibroid. Jadi, apakah itu penyakit fibroid? Mari kita dengar penerangan daripada Puan Najhah. Jadi saya akan berkongsi sedikit mengenai fibrosis dan saya yakin ramai golongan wanita yang tidak biasa dengan penyakit ini kan. Tapi tak mengapa, mari saya ceritakan. Fibroid adalah pertumbuhan yang paling sering dilihat pada sistem reproduktif wanita, iaitu ketumbuhan yang padat yang terhasil daripada sel-sel otot dan tisu penghubung yang berkembang di rahim. Dan dianggarkan bahawa di antara 20 hingga 50% wanita usia reproduktif mempunyai fibroid walaupun tidak semua dikenal pasti. Seram kan? Tapi tak mengapa, selagi kita masih ada kesedaran tentang penyakit ini, insya-Allah kita dapat membendungnya. Baiklah, apa itu fibroid? Jadi fibroid ni ada banyak jenis tau, antaranya yang terbentuk di luar rahim, yang berkembang di otot tengah rahim, leher rahim dan dasar rahim. Dan kebiasaannya adalah ketumbuhan yang jinak, iaitu bukan kanser, tetapi berbentuk ketulan dan ketulan itu masih berbahaya dan perlu dibuang. Dan ketulan tersebut mungkin berbeza ukuran dan saiz, walau bagaimanapun, fibroid yang sangat besar boleh menyebabkan tekanan pada pundi kencing atau organ berdekatan yang lain, menyebabkan sakit bahagian bawah perut atau pendarahan yang berlebihan semasa haid. Perkembangan fibroid masih tidak jelas, tetapi beberapa faktor yang boleh mempengaruhi pembentukannya dan kemungkinannya perkembangan fibroid berkaitan dengan tahap estrogen dan progesteron kerana tahap hormon-hormon lebih tinggi semasa tahun-tahun reproduktif wanita. Antara penyebab yang mungkin menyebabkan pembentukan fibroid adalah hormon, faktor keturunan, kehamilan atau obesiti. Baiklah, setiap penyakit sudah pasti ada tanda-tandanya. Begitu juga penyakit fibrosis ini. Jadi, antara tanda-tanda fibroid adalah keluarnya darah haid yang terlalu banyak dan terlalu sakit. Kekurangan darah, sakit belakang, sembelit, kerak kencing, masalah kehamilan bagi yang dah berkahwin lah, rasa tidak selesa bawah perut dan masa haid yang terlalu lama. Jadi, masing-masing boleh ambil perhatian tanda-tanda tersebut. Sekiranya anda merupakan pesakit fibroid, tolong dapatkan rawatan yang selayaknya. Antara rawatan yang boleh dilakukan adalah melalui ubat-ubatan seperti ubat tahan sakit, pil perancang perkahwinan bagi yang dah berkahwin dan sistem intrauterine levonorgestrel iaitu LNG-IUS, iaitu satu peranti plastik yang kecil diletakkan di dalam rahim untuk melepaskan hormon yang dipanggil levonorgestrel secara sedikit demi sedikit. Dan hormon ini bagi mengelakkan lapisan dalam rahim daripada berkembang terlalu cepat dan sekaligus pendarahan haid dapat dikurangkan dalam masa yang sama. Manakala keadaan pertumbuhan fibroid yang terlalu besar akan memerlukan pembedahan yang disyorkan oleh doktor lah, yang ini wajib refer hospital-hospital yang berdekatan. Dan saya pernah menonton di rancangan Wanita Hari Ini yang mana membincangkan mengenai pesakit yang berusia 20 tahun pada ketika itu yang pulih daripada fibrosis. Jadi pesakit itu mengatakan antara simptom awal adalah darah haid yang terlalu banyak dalam jangka masa yang lama jugalah pada masa itu, dan darah akan keluar bila-bila masa saja walaupun bukan waktu period. Seterusnya dia terus mendapatkan rawatan awal di hospital berdekatan dan alhamdulillah sembuh sehinggalah sekarang. Jadi pesanan ikhlas buat wanita di luar sana, tolong jangan ambil remeh perkara ini kerana mungkin boleh memberi risiko yang sangat-sangat besar sehingga pembuangan rahim sekiranya tidak ditangani daripada awal. Terima kasih kepada Puan Najhah atas perkongsian yang sangat memberi kesedaran kepada kita semua sebentar tadi. Dan tidak lupa juga kepada dua lagi pengulas kita iaitu Puan Afiqah dan juga Puan Akmal atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Melalui apa yang kita dengar dan lihat sebentar tadi, saya pasti ketiga-tiga penyakit ini sangat berisiko terkena pada wanita seperti saya dan juga anda semua.
Namun, seandainya ada di kalangan anda semua yang mempunyai tanda-tanda yang disebutkan bagi penyakit-penyakit yang dikupas sebentar tadi, janganlah panik. Segeralah berjumpa dengan pakar berdekatan dengan anda dan bagi yang telah disahkan mempunyai penyakit tersebut, dapatkan rawatan awal bagi membendungnya. Setiap penyakit pasti ada penawarnya. Jadi, sekian sahaja daripada saya, Akmal Faizah dalam rancangan Cakna Wanita. Sehingga berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.